Kami sekarang ni masih lagi dalam proses untuk menghantar barang-barang keperluan kepada penduduk perkemahan ini. Salji sedang lebat, tetapi keperluan mereka tiada untuk menghangatkan kehidupan mereka dan makanan juga tiada. Jadi bayangkan, walaupun dengan nilai yang sekecil ini, mungkin dalam RM10, RM20, tetapi sebenarnya bagi mereka keperluan ini begitu mendesak untuk mereka beli makanan, untuk mereka beli keperluan untuk memberikan kehangatan daripada kayu api dan minyak diesel. Teruskan bersama dengan kami, teruskan sumbangan untuk kita selamatkan mereka. Saudara, kebanyakan anak-anak kecil dan warga tua mati kerana kesejukan yang melampau. Khemah mereka musnah. Hujan dan salji membantai, menambah penderitaan mereka. Ayolah bersama-sama dengan kami, Peduli Insan. Kita bantu mereka. Anda mampu lakukannya. Itu dia, sambil-sambil kita hari ini Jumaat kan, hari penuh keberkatan, sama-sama kita doakan juga nasib-nasib saudara seagama kita di Syria sebagai pelarian yang mana berdepan dengan situasi sukar yang kita kat sini selesa di Malaysia, alhamdulillah, tapi di sana bagaimana. Jadi itulah peranan NGO Peduli Insan dan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Jadi kita nak berbicara tentang musim sejuk dan bagaimana nasib pelarian Syria yang kritikal di sana. Jadi bersama saya di pentas, Assalamualaikum, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, tadi VT pun dah tunjukkan situasi ketika musim sejuk, nak menyerah bantuan dan sebagainya. Jadi macam sekarang ni bulan 12. Jadi bulan 12 ni situasi ataupun musim sejuk di sana bagaimana dan nasib pelarian bagaimana di sana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berkenaan dengan apabila kita cerita berkenaan dengan musim sejuk, dia ada fasa dia. Tetapi apabila kita sebut bulan 12, fasa adalah fasa paling kritikal. Ketika mana kita cerita sejuk yang bersalji yang sampai ke -10, -5, sinilah keadaan, sekaranglah keadaan dia yang mereka akan berhadapan dengan situasi yang cukup menakutkan yang tak pernah dibayang oleh kita. Bagaimana di luar kemah mereka punya kesejukan sesejuk yang boleh membekukan, sidai baju tu akan jadi keras macam keropok tu. Dan kita tengok bagaimana anak-anak di dalam kita kata orang-orang yang berada di kem sana pada waktu ini biasanya tiada makanan yang mereka akan dapat kerana nak bekerja susah. 80% hidup di dalam bawah kefakiran. Maka itu satu situasi yang sangat-sangat menakutkan kita yang mendengar, bahkan mereka yang merasai suasana yang seperti itu dalam diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka. Maksudnya sepanjang 12 bulan setahun ya, bulan 12 bulan 1 ni paling kritikal. Jadi ialah pastinya ada akan mengorbankan nyawa kanak-kanak sebagainya. Jadi mungkin Ustaz punya experience sendiri pernah tak melihat sendiri penderitaan ketika musim sejuk yang luar biasa ni? Betul. Pertama sekali ketika mana dalam ziarah kita yang sebelum ini biasanya kita datang dalam time-time ataupun waktu-waktu yang macam inilah. Jadi kita melihat sendiri, kita duduk dengan mereka, kita pegang tangan mereka dan kita lihat di dalam anak mata mereka bagaimana kesukaran yang kesusahan dan penderitaan yang tak dapat mereka gambarkan, dan kesukaran daripada cerita-cerita yang kita dengar itu cukup menakutkan. Bagaimana di dalam 10 tahun tuan, mereka menghadapi kesukaran ini bukan baru. Dah 10 tahun. Setiap tahun mereka punya kesukaran akan bertambah. Kesejukan dan mereka harungi semua ini dalam keadaan berseorangan itu lebih sukar. Tanpa ada bantuan, tanpa ada pekerjaan, tanpa ada tempat untuk mereka adukan kesukaran mereka adalah sesuatu yang tak dapat mereka bayangkan. Kesukaran yang mereka hadapi bertambah setiap masa. Tak cukup dengan kesejukan, kelaparan. Tak cukup dengan kelaparan, anak-anak membesar tanpa pendidikan. Tak cukup dengan itu, tanah yang tempat mereka duduki dipaksa oleh tuan tanah untuk ambil balik tanah tersebut dan perlu dibayar dengan sesuatu yang mereka tak miliki. Jadi bukan mereka saja menangis, kita yang mendengar ini tak tahu nak bayangkan dan gambarkan betapa deritanya orang yang kita panggil saudara kita di sana. Betul. Ya Allah, tak dapat kita sendiri pun tak dapat bayangkan macam mana. Betul. Kan Ustaz, ialah jadi sehubungan dengan itu,
bila bercakap tentang keperluan ataupun situasi musim sejuk yang luar biasa ni, apa keperluan yang paling mendesak sekali dan juga apa peduli insan apa yang disumbangkan? Okey, bila kita cerita keperluan mereka sangat besar. Ya. Tetapi apabila kita cerita mereka yang sangat-sangat diperlukan seperti yang ditanya, kita akan sebut bahawa keperluan mereka untuk selamatkan diri mereka daripada kematian itu yang paling utama. Anak-anak mereka perlu jaga asalkan tidak meninggal dunia disebabkan oleh kesejukan yang paling rakus ini. Jadi kita kategorikan kepada 3. Biasanya kita sediakan sesuatu yang mengurangkan kesejukan seperti pemanas dan selimut ataupun baju sejuk yang tahanlah dengan kesejukan di sana. Dan yang kedua, kita sediakan makanan, yang mana makanan ini kita berikan, mungkin kita tak beri dengan keadaan mewah, tetapi mereka hanya perlukan untuk bertahan hidup. Mungkin sekeping roti ayah-ayah kata tak apalah, bagilah ke anak-anak makan, tapi saya boleh tahan lagi. Itu yang kita jumpa dan itu yang kita tahu apa yang mereka buat kepada anak-anak mereka. Jadi itu adalah asas. Dan yang ketiga, dalam keadaan sekarang ini musim sejuk kita panggil macam banjir-banjir, air datang kerana hujan, duduk di tempat yang tak munasab, tak sesuai. Jadi kita akan cuba repair dan perbaiki kemah-kemah yang kerosakan atau tenggelam oleh air dan sebagainya. Maka ini yang akan kita cuba bantu, yang kita rasakan asas, tempat tinggal, makanan dan sesuatu yang memberikan mereka sedikit kehangatan untuk teruskan hidup mereka. Ya, situasi mendesak ini sampai nyawa pun terancam dengan situasi begitu. Baik Ustaz, jadi apa package-package ataupun ialah anda penonton di luar sana nak menyalurkan bantuan, jadi apa package-package yang ditawarkan oleh Peduli Insan dan juga apa saluran dia lah untuk dikongsikan? Biasanya kita buat 3 package. Yang package dari yang pertama adalah makanan, kita akan berikan dalam bentuk basket makanan. Dan yang kedua, bantuan pemanas dan bahan bakar lah. Kita berikan kayu api, minyak diesel, yang mana minyak diesel ni jadikan bahan bakar. Dan begitu juga dengan di kem-kem ataupun rumah-rumah yang belum ada pemanas, kita akan sediakan pemanas, yang mana pemanas ini satu yang sangat diperlukan lah. Jadi ini adalah perkara asas yang kita cuba untuk bantu, dan ini yang paling kita kata keperluan mereka yang paling besar lah. Ya, itu dia terpapar di live skrin TV anda, bahan pemanas, kemudian selimut. Dan begitu dia punya alat bahan bakar. Itu paling mendesak sekali, terpapar juga di live skrin TV anda. Okey Ustaz, akhir sekali harapan ataupun mungkin ialah berikan warkan lagi tentang kempen ini supaya rakyat Malaysia hari ini dapat terbuka hati untuk menderma. Okey, harapan kami di Peduli Insan, apabila kita melihat sendiri apa yang mereka rasai apabila mai bantuan dan diberikan bantuan kepada mereka, yang pertama mereka dapat bantuan lah dari segi fizikal, tetapi dalam masa yang sama mereka mendapat sesuatu sokongan daripada saudara mereka yang mungkin tak bercakap dengan satu bahasa dengan mereka, wajah mereka berbeza, jauh mereka lebih daripada beribuan kilometer, tetapi sokongan itu sangat bermakna bagi diri mereka. Ketika mana kita memberi makanan, mungkin harganya RM150, tetapi apa yang mereka rasa bukan sekadar makanan itu, tetapi sokongan daripada rakan seagama dengan mereka. Jadi harapan kami kepada seluruh rakyat Malaysia, ini bukan satu kewajipan. Mungkin ada seorang, mungkin kita dah rasa macam setiap bulan kami bagi sesuatu yang sukar, tetapi percayalah, ini sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan mereka. Kempen kita adalah kempen menghilangkan kesukaran dan memberikan kebahagiaan. Jadi kita harap masih ada orang yang sudi untuk bersama dengan kami dan bersama dengan NGO-NGO lain yang dalam kempen yang sama, insya-Allah. Ya, jadi sebarang maklumat boleh hubungi hotline dan sebagainya tertera di layar skrin TV anda. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim, Muhammad Rizwan, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, menceritakan tentang situasi kritikal di Syria yang mana sekarang ini berdepan musim sejuk yang luar biasa. Jadi hari Jumaat ni sama-sama kita sumbangkan menerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Baik, rakan penyampai saya Azidah ada satu perkongsian untuk dikongsikan kepada anda. Saksikan.